Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 6 Zamrud. Seperti biasa, pada hari ini kita teruskan sesi PDPR kita untuk tajuk baru, iaitu tajuk 3 unit 7. Jadi sini sebelum tu, cikgu harapkan murid telah pun bersiap sedia dengan buku tulis sejarah tahun 6 dan sila tuliskan paparan maklumat seperti berikut, di mana tuliskan hari Jumaat, tarikh 27 Ogos 2021, tajuk 3 yang merupakan tajuk baru yang kita masuk, merupakan tajuk yang paling last. Okey, kalau kita lihat daripada tahun 456, tajuk ini merupakan tajuk yang paling last yang kita tengok. Tajuk 3 bila kita kumpulkan dia berada pada tajuk 12. Jadi cikgu nak murid-murid tuliskan tajuk 3 ini, kemudian memberikan tumpuan kepada satu topik yang pertama dalam tajuk 3 ini, iaitu unit 7 Malaysia di Persada Sukan. Jadi nanti bila penerangan cikgu ni, tolong murid-murid tonton dan fahamkan, dan kita akan memberikan tumpuan kepada penerangan yang pertama, iaitu ahli sukan yang mengharumkan nama Malaysia, kemudian pencapaian sukan, dan terakhir sekali penganjuran sukan. Jadi cikgu harap murid dapat menonton video pengajaran cikgu ni. Jadi cikgu terus pergi kepada my viewboard, di mana pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, seperti mana cikgu cakap tadi itulah, Malaysia di Persada Sukan dalam bab 7. Okey, jadi pada tajuk yang pertama nanti kita akan mempelajari sukan itu menyatukan kita, kemudian apa berkaitannya dengan Malaysia boleh, dan seterusnya kita lihat penganjuran sukan di Malaysia dan pemimpin yang terlibat di dalam sukan yang mencemerlangkan sesuatu badan sukan yang ada dekat Malaysia tersebut. Okey. Okay, untuk pada tajuk ini nanti, pada akhir sesi pengajaran bagi peranan sukan sebagai alat perpaduan dan juga keharmonian kaum, kat sini kita akan dapat membincangkan peranan sukan sebagai alat. Okay, sebagai alat yang kita boleh katakan dia sebagai alat perpaduan dan keharmonian negara. Keharmonian kaum, minta maaf. Okay, untuk kita bincangkan sukan sebagai alat dan perpaduan dan keharmonian kaum. Okay. Jadi sini nanti kita dapat lihat bagaimana sukan tu menyatukan kita. Apa yang kita dapat kenal pasti, yang pertama sekali itu semua bermula di sekolah. Jadi dekat sekolah sini murid-murid akan melalui satu pengalaman yang pertama sekali bermula daripada prasekolah sebenarnya, ataupun sekolah tadika, macam-macam lah sekolah yang ada sebelum kamu masuk secara formal bermula tahun 1. Bila masuk tahun 1, dekat sini kita dapat pengenalan bermulanya pada tahun 2005, iaitu RIMOB, Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Dekat sini dalam ni ada sukan yang kita dapat berikan kepada murid. Contoh sukan-sukan yang ringkas lah, seperti mana kalau kita tengok sini, permainan tradisional. Kemudian dia memberi kepada sukan yang lebih untuk kamu tengok apa orang kata, pengetahuan dan skill. Contoh bola sepak, badminton, kata ada tu renang kan, rejam lembing. Jadi dekat sini bermulanya pada tahun 2005. Kemudian pada 2011 kita ada satu murid satu sukan, di mana dasar murid satu sukan ni menggalakkan murid terlibat dalam bidang sukan. Kemudian selepas itu kita tengok penganjuran ataupun penyediaan program-program yang ada dekat sekolah RIMOB dan satu murid satu sukan, dan pengetahuan tambahan awak dalam bidang sukan tu. Dekat sini kita ada kejohanan majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. So murid-murid yang mahir ataupun expert di dalam sukan-sukan yang murid minati, murid akan memasuki lah dalam acara yang dianjurkan oleh majlis sukan sekolah Malaysia ni, untuk melihat sejauh mana bakat murid tersebut. Untuk dia telah dipraktikkan tadilah di sekolah pada awal permulaan di sekolah sini tahun 6 sampai tingkatan 5. Jadi kat sini kita dapat tengok sejauh mana majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia ni menganjurkan sukan bersaing di antara satu sama lain. Okey, seterusnya bagaimana yang dikatakan sukan itu menyatukan kita. Di sini kita wujudkan sekolah sukan Bukit Jalil. Okey, sekolah sukan Bukit Jalil ni yang berhampiran dekat kawasan Seri Kembangan, di mana diwujudkan bagi potensi dalam pelbagai bidang sukan kepada murid. Kemudian kita ada kompleks sukan lagi yang bertaraf antarabangsa, iaitu kompleks sukan Bukit Jalil. Kalau kamu tengok sini dekat Melaka pun ada juga kompleks sukan Han Jebat kan. Dan ada juga kadang-kadang dekat kampung-kampung kita pun ada bukan kompleks sukan, tapi dia menyediakan prasarana untuk kita bersukan secara ringkas lah. Okay, kemudian kita ada penganjuran sukan Malaysia, iaitu SUKMA, di mana setiap negeri akan dipilih menjadi tuan rumah
Dan penganjuran seummah ni akan melibatkan atlet-atlet kita yang mana mereka sangat expert lah. Maksudnya dia adalah orang yang mempunyai kebolehan dalam sukan-sukan yang diminati. Jadi dekat sini murid akan bersaing lah, ataupun pelajar yang ada kat situ bersaing, dan akan selepas tu dia akan pergi ke peringkat antarabangsa ataupun peringkat-peringkat yang seterusnya. Okey. Jadi dekat sini bila kita tengok, kalau murid-murid masuk IPTA, kita ada SUKIP, iaitu Sukan Institusi Pengajian Tinggi. Saya masa belajar Universiti Sains Malaysia tahun 2000, saya juga menyertai sukan dekat USM dululah, iaitu lawn ball, renang dan juga tenis. Awak jangan nampak saya biasa-biasa, tapi sebenarnya ada. Tapi sekarang badan dah tak mampu kan untuk berenang. Jangan tak sangka lah, saya dulu pernah berenang dan juga masuk lawn ball dan juga tenis. Tapi di sekolah kita cikgu tak dapat nak mengajar awak tenis lah, sebab skill tu pun dah tumpul kan, tak mampu. Kemudian kita ada sukan Paralimpik. Sukan Paralimpik di mana dekat sukan ni kita lihat di mana orang-orang kelainan upaya menyertai sukan tersebut. Dia berasing dengan orang seperti yang normal lah. Sebenarnya kalau kamu tengok penganjuran sukan antarabangsa seperti Commonwealth, sukan Olimpik, semua sukan C kan. So dekat sini kita dapat lihat pemupukan sukan tu untuk kita lihat sejauh mana perpaduan dan keharmonian tu jelas terpancar di dalam sukan. Kemudian kalau kamu tengok sukan ni, contoh macam Lee Chong Wei, semua orang minat dia, tak kira semua kaum. Jadi semua kaum suka dia. So dekat situ penglibatan atlet dalam sokongan peminat dalam pelbagai negeri, dan kaum tu berjaya bentuk keharmonian masyarakat. So sukan tu sebenarnya mempunyai impak yang positif untuk kita kan. Untuk Cakna Minda, cerita ditinggalkan kenapa ataupun bagaimana sukan menjadi medium perpaduan dan keharmonian. Cuba murid fikirkan. Seterusnya, pencapaian Malaysia dalam bidang sukan peringkat kebangsaan tu dalam negara lah, dan juga antarabangsa. Dekat sini kita dapat lihat bidang sukan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan yang kita sertai. Jadi dekat sini kalau kamu tengok, pernah kenal Lee Chong Wei, pemain bola sepak yang awak kenal. Jadi pencapaian gemilang negara dalam bidang sukan peringkat kebangsaan telah diukir sejak era kemerdekaan, sebelum era kemerdekaan lagi. Jadi kegemilangan tu dapat mengharumkan nama negara secara berterusan. Kalau kamu tengok dekat sini, di dalam buku teks muka surat 150 hingga 151, kamu dapat tengok sejauh mana bola sepak tu memainkan peranan perpaduan di antara kaum dekat Malaysia. So nanti awak boleh rujuk muka surat 150-151 untuk isikan apa yang cikgu buat penerangan ke dalam peta iting. Ini contohlah Malaysia Boleh yang dikata yang cikgu kaitkan tentang bola sepak Malaysia pada ketika itu sebelum nampaknya tahun 1957 kan. Masa ni dah merdeka, tapi sebelum merdeka sebenarnya sebelum tu lagi kita dah buat macam-macam aktiviti berkaitan tentang sukan. Kemudian kita punya pasukan bola sepak ni telah pergi ke sukan Olimpik di Munich 1972 dan Moskow 1980. Jadi sebenarnya usaha-usaha sukan ni bukannya tindakan bersendirian, tapi kita secara bersama. Kemudian ada penganjuran Piala Malaysia. Kamu tengok pasukan Selangor sebenarnya pernah memenangi pada tahun 1967. Dah lama sebenarnya Piala Malaysia ni. Kemudian kalau aku tengok pada 2010 Malaysia menyertai AFF Piala Suzuki, yang menyebabkan kita pernah menang dalam pertandingan tersebut. Jadi kat sini cikgu nak nanti kamu tengok bidang lain dalam sukan tu bukan cikgu cerita pasal bola sepak aje. Macam contoh badminton, bowling, renang kan yang kamu kenal, perenang-perenang Malaysia yang melibatkan diri dalam sukan renang. Kemudian kita ada semangat Malaysia Boleh yang menyebabkan kita ni berasa sangat bangga. Malaysia Boleh tu merupakan satu dorongan semangat untuk kita terus menjuarai dalam bidang apa yang kita masuk. Kemudian bila dalam sukan tu kita nampak bila bendera Malaysia tu berkibar je kita rasa bangga kan, sebab bendera tu berkibar di peringkat antarabangsa, yang menyebabkan kita rasa bangga sebab kita berada pada sukan yang bertaraf dunia. Seterusnya ni merupakan atlet-atlet awak kenal lah. Jadi cikgu nak nanti awak akan ada senarai ke atlet-atlet tersebut. Contoh ni adalah contoh-contoh penganjur sukan yang pernah Malaysia buat. Contoh sukan C, kalau kamu tengok kat sini, pada asal sukan C itu bernama Southeast Asia Peninsula Game SEAP, kemudian bertukar kepada sukan C, dan pada ketika itu sukan C ini disertai oleh 11 buah negara, dan ada jugalah pingat-pingat emas yang kita pernah menang pada ketika itu. Pada 2001 lah penganjuran sukan C di Malaysia, ketika itu Kuala Lumpur menjadi tuan rumah.
Kemudian Sukan Asia, dan kalau kamu tengok siapa antara pemenang-pemenang dia lah. So dekat sini nanti kamu tolong rujuk video cikgu dan buku teks muka surat 145-153. Ini Sukan Commonwealth yang pernah kita sertai, dan kita juga pernah menganjur Sukan Commonwealth pada 1998. Okey, ini Sukan Olimpik. Ada beberapa Sukan Olimpik yang pernah kita masuk di Barcelona, Atlanta, Amerika Syarikat dan di London. Kalau kita tengok ada juga Sukan Olimpik diperkenalkan pada 1896. So dah lama sebenarnya Sukan Olimpik ni, dan pada akhirnya itu pun kita sambut dalam suasana pandemik pada Sukan Olimpik Tokyo kan 2020 yang dianjurkan pada tahun 2021 dalam keadaan pandemik. Okey. Ini juga antara sukan yang kita masuk, Piala Thomas. Kalau murid nak lebih ketahui lebih lanjut, cuba rujuk internet lah, boleh kat situ, dan juga buku teks yang muka surat cikgu cakap tadi. Okey, ini badminton All England yang kita pernah masuk juga. Okey. Ini adalah hoki Piala Dunia yang kita pernah sertai. Okey, waktu tu kita hebat lah tahun 1994 sampai 2001. Hebatlah kita punya ni. Kemudian cikgu nak nanti pertama sekali nanti murid akan menyenaraikan ahli sukan yang dikenali. So dekat sini murid letaklah Datuk, contoh lah Datuk Lee Chong Wei. Sini cikgu nak awak senaraikan ada banyak lah, lebih kurang lah cikgu nak ada 8. Okey, awak senaraikan. Kemudian awak senaraikan juga nanti yang ini mesti rujuk buku teks muka surat 150 hingga 151. Ini orang kata bermulanya Malaysia boleh daripada bola sepak, sukan bola sepak. So kamu tengok muka surat 151 tu masukkan maklumat dia dekat atas ni. Cikgu dah siap tulis dah. So kamu rujuk saja buku teks tu, kemudian masukkan maklumat-maklumat berikut. Okey, akhir sekali nanti kamu buat penganjuran sukan oleh Malaysia yang cikgu cakap tadi tu. Boleh juga rujuk buku teks yang kamu boleh tengok muka surat 152 hingga 153. Kamu letak yang pertama sini, cikgu dah siap tuliskan sukan C, kemudian sukan Malaysia yang kita kenali juga sebagai SUKMA. Dan senaraikan lagi sukan-sukan lain yang awak pernah lihat, pernah tonton dan tahu ataupun melalui video pengajaran cikgu ni. Okay. Jadi itu saja. So cikgu harap selepas siap kerja awak ni, awak tolong isikan kehadiran melalui pautan link mylink.la/cikgu Fauzi. Isikan kepada kehadiran murid 6 Zamrud. Kemudian klik contoh kehadiran, contoh Al-Haish Hafiz. So tekan submit. Submit tu bermaksud hantar. Jadi ingat ni, murid-murid tolong buat kerja cikgu dengan jujur dan amanah. Okey, cikgu telah pun menjalankan tanggungjawab. Dan murid-murid sebenarnya berada di rumah buat kerja seperti mana mengikut jadual PDPR sejarah tahun 6 Zamrud. Jadi cikgu harapkan sangat murid buat. Ingat jika kerja murid buat dalam video pengajaran, berpandukan video pengajaran ni dan juga Google Classroom, cikgu akan tanda ingat. Itu memudahkan cikgu memberikan tahap penguasaan yang terbaik untuk anak murid saya. Jadi kat situ nanti tidak akan menjadi pertikaian kenapa TP saya TP3 je, TP4 tak nak naik cikgu, sedangkan awak langsung tidak memberikan kerjasama. Begitu juga dengan ibu bapa, tolong berikan kerjasama mendorong anak-anak lah di rumah. Saya telah pun membantu. Jadi ini antara paparan yang pada maklumat buku tulis awak nanti. Buat satu-satu, maksudnya A itu masuk ke dekat bahagian menyenaraikan ahli sukan yang dikenali. Okey, untuk B, pencapaian sukan, awak buat peta ahli, iaitu dekat sini Malaysia boleh pencapaian gemilang dalam bidang bola sepak. Kemudian yang terakhir B inilah untuk C, kamu masuk yang bahagian penganjuran sukan oleh Malaysia di peringkat mana antarabangsa dan juga kebangsaan. So ini adalah paparan dia lah. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak ingatkan juga, cikgu nak ingatkan, kita ni sebenarnya telah pun akan menyambut bulan kebangsaan tak lama lagi pada 31 Ogos. Jadi pihak sekolah telah mengadakan bawah unit kurikulum mengadakan pelbagai aktiviti. So tolong rujuk di WhatsApp kelas, masuklah penyertaan tersebut. Kuis tolonglah masuk. Okey, apa saja pertandingan yang melibatkan tahap 2, awak tolong baca arahan dia dan masuklah. Sebab ada hadiah. Jangan tak heran dengan hadiah tu. Okey, sebab pihak sekolah telah pun sediakan, pihak-pihak IBG pun ada bantu. Jadi cikgu harap murid sertai pertandingan ataupun aktiviti yang dijalankan. Jadi itu saja. Jaga diri seperibadi, buat kerja cikgu ya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.